Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impak landscape ekonomi serantau kepada usaha-usaha integrasi ekonomi ASEAN dan penyertaan Timur Leste ke mesyuarat-mesyuarat ekonomi ASEAN dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC kali ke-22 di Jakarta, Republik Indonesia. Mesyuarat juga menyambut baik Priority Economy Deliverables Republik Indonesia dan mengambil maklum mengenai perkembangan di dalam penghasilan wawasan pasca 2025 bagi komuniti ASEAN. Menghadiri mesyuarat yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Di bawah tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun ini merasa optimis bahawa ASEAN akan kekal sebagai pusat pembangunan dengan jaminan makanan dan tenaga, menerima pembangunan ekosistem elektronik vehicle dan menyokong kestabilan keuangan secara berterusan. Sesi khas retreat telah diadakan bagi menteri-menteri AECC untuk bertukar-tukar pandangan mengenai inisiatif-inisiatif kelestarian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan peralihan tenaga dan perkembangan ekosistem EV. Semasa sesi berkenaan, menteri-menteri AECC antaranya mengalu-alukan pelaksanaan fasa awal bagi Circular Economy Implementation Plan dan penerokaan ASEAN Blue Economy sebagai pemacu pembangunan yang baru di rantau ini. Mesyuarat AECC ke-22 didahului oleh mesyuarat persediaan Ketua-Ketua Pegawai Ekonomi ASEAN bagi AECC ke-22 pada 6 Mei 2023. Delegasi negara diketuai oleh Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Mesyuarat pertama perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 bagi tahun 2023 peringkat daerah berlangsung kemarin di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, mesyuarat berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat antara lain membincangkan pembubaran jawatankuasa perayaan dan pelantikan jawatankuasa yang baharu dan memfokuskan kepada penyusunan acara-acara sambutan perayaan serta membincangkan format atur cara sambutan bagi peringkat daerah Brunei dan Muara. Manakala di daerah Temburong, mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Antara agenda mesyuarat, taklimat postmortem perayaan 2022. Di daerah Belaid, mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belaid. Mesyuarat juga menyaksikan pembubaran ahli jawatankuasa perayaan yang lepas dan melantik jawatankuasa baharu, antara yang dibincangkan majlis-majlis keagamaan sempena sambutan perayaan. Di daerah Tutong, mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Mesyuarat juga membincangkan mengenai cadangan acara-acara keagamaan. Dua orang belia mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN dengan perwakilan belia ASEAN. Mesyuarat yang bermula hari ini sehingga 12 Mei 2023 itu merupakan sebahagian dari sidang kemuncak ASEAN ke-42. Wakil negara berlepas ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia kemarin. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Daengku Farah Amirah binti Pengiran Rizwan, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan. Untuk menyampaikan cadangan-cadangan yang telah disediakan oleh belia-belia yang telah menghadiri ASEAN Youth Dialogue yang telah diadakan pada bulan April yang lepas. Cadangan-cadangan ini adalah mengenai dengan pemacuan transformasi digital bagi pelaksanaan SDG iaitu matlamat pembangunan yang berdaya tahan di Asia Tenggara.
I was involved in writing policies and recommendations with my other fellow delegates from ASEAN in the topic of green economy through digital platform. So we hope that the policies that we have done so far regarding to ASEAN on sustainable development goals and digitalization towards this, we hope that all the prime ministers, all the ASEAN leaders can be accepting with all our efforts, and also to hear their recommendations as well on what we can improve on towards the policies. Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023-2030 akan menjadi panduan dan hala tuju dalam mencapai sasaran bagi pengurangan garam di negara ini dan di peringkat global. Oleh itu, kerjasama dan sokongan semua pihak adalah penting dalam melaksanakan strategi tersebut. Bersama Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk laporannya. Menurut Kementerian Kesihatan, pengambilan garam berlebihan merupakan faktor risiko utama bagi tekanan darah tinggi yang membawa kepada terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular, buah pinggang, kanser perut dan obesiti. Pengurangan pengambilan natrium yakni sodium dalam permakanan terbukti berkesan sebagai pencegahan utama penyakit-penyakit tidak berjangkit. Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023-2030 yang dirangka Kementerian Kesihatan akan menjadi panduan bagi mencapai sasaran pengurangan 15% pengambilan garam menjelang 2030. Tindakan atau langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu adalah seperti melaksanakan dasar kerajaan, seperti dasar memastikan pengusaha makanan menghasilkan produk makanan yang lebih sihat dan berpatutan. Yang kedua pula bekerjasama dengan sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan dan kebolehcapaian produk rendah garam. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran orang ramai dalam pengurangan mengenai kepentingan pengurangan garam. Jadi yang keempat, mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membolehkan pengurangan garam di sektor awam dan komuniti. Kelima pula, melaksanakan pemantauan pengambilan garam di kalangan penduduk. Yang keenam, memperkasa orang ramai untuk membuat perubahan tingkah laku semasa membeli, memasak dan makan. Dan akhir sekali, langkah untuk mencapai sasaran tersebut ialah menerokai pendekatan inovatif dalam proses pembuatan makanan serta melalui teknologi digital. Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023-2030 juga menyokong ke arah mencapai matlamat wawasan negara 2035 dalam memastikan kualiti hidup yang tinggi dan membantu mengurangkan risiko kematian pramatang daripada penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara ini. Laporan Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk Berita RTB. Ingin kelihatan menarik dengan busana ready to wear atau yang siap dipakai, Auda tidak perlu bimbang kerana sebuah butik tempatan mampu menghasilkan rekaan fashion berkualiti untuk memenuhi impian Auda. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Big empire kira macam company-company yang ada di luar negara. Dalam memberikan pilihan kepada golongan wanita, butik Little Dayang yang diusahakan oleh anak tempatan menawarkan busana siap pakai dan juga tempahan jahitan pakaian moden. Sentuhan tangan Dayang Nur Ifah binti Haji Imran, pengasas butik Little Dayang, menjadikan busana yang dihasilkannya kelihatan lebih mewah dan elegan. Bahkan, beliau juga menawarkan perkhidmatan menjahit busana dengan rekaan fashion tersendiri. Biasanya diorang bagi kain saja, and then diorang suruh kami lakarkan apa desainnya yang lawa untuk this fabric, and then apa yang modernnya, apa yang sesuai untuk diorang punya size badan diorang. Macam itulah, mostlynya kami yang desain sendiri. Pengalaman yang diperoleh semasa mengikuti beberapa peragaan fashion di luar negara mendorong Dayang Nur Ifah untuk menghasilkan rekaan-rekaan terkini. Sometimes kadang-kadang orang ini, kan ini mudah boring nih. Sekejap
ada desain baru atau mau dicuba lagi. Sentiasa berubah-berubah. Dengan kreativiti dan promosi yang bersesuaian, setentunya ia dapat membantu pengusaha ini untuk menghasilkan rekaan-rekaan yang berkualiti dan elegan setanding dengan rekaan fashion luar negara. Muhammad Daud Haji Tua melaporkan untuk Berita RTV. 2 pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Farida berumur 23 tahun memegang nombor pasport C8833969. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkorong di talian 2661-334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Manakala Noraini berumur 29 tahun memegang nombor pasport C9354330. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 224-2334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Sukan, 11 orang terdiri daripada jurulatih dan atlet negara Brunei Darussalam bagi sukan e-sports dan lawan pedang ke Sukan Asia Tenggara ke-32 berlepas ke Phnom Penh, Kemboja. Hadir bagi mengucapkan selamat berlayar di lapangan terbang antarabangsa Brunei Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin Setiau Setetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kumpulan terakhir akan bertolak ke Phnom Penh, Kemboja Khamis ini.